disebut tentang bab ghibah ya, mengumpat dan juga apa ghibah dan juga bawa mulut namimah ya. Bawa mulut tu namanya namimah. Jadi bawa mulut ni ada dua ya. Bawa mulut kalau memang orang umpat cakap kita sampaikan, itu namanya bawa mulut. Kalau orang tu tak cakap, kita gobah-gobah sendiri cerita, kemudian kita bilang fulan ni cakap, tu namanya buat mulut. Tu ada dua ya, satu bawa mulut, satu buat mulut. Itu semua masuk dalam satu perkataan yang namanya batu api ya, batu api ya, nak melagakan antara orang ya. Hingga setengah orang dahulu berkata, jika kau katakan pakaian-pakaian si fulan kebesaran atau kekecilan, itu termasuk ribah. Apalagi kalau kau sebut satu yang menyakitinya. Bajunya kok longgar ya fulan pakai. Tengok, kalau kita nampak fulan jalan baju baru, agak sakit hati tak dia dengar? Wah, dia pakai baju baru, agak sakit hati tak? Tak sakit hati, tak mengumpat. Kita bilang fulan, baju dia oversize lah. Agak dia geram tak akal? Paling kepala ni bilang, apa dia peduli? Kan? Asal dia tak timbul, tak senang dalam hati dia tu, dah kira mengumpat lah. Termasuklah kita jalan, tengok kereta kawan kita. Kesian kereta dia belum bercuci pun, dia berabuk. Itu pun mengumpat. Walau kau kesian sekalipun, itu pun juga mengumpat. Kau tengok Pak Haji ni kesian, terdengkut-dengkut dia jalan. Agak-agak dia suka tak kau dengar kau cakap begitu? Kalau kau tak tahu dia suka tak suka, kau jangan cakap. Kau jangan cakap. Confirm kau selamat daripada dosa mengumpat. Kau cakap apa sekalipun lah, apa sekalipun ya. Tengoklah, serbanya kok kayak orang demam bungkus kepala. Pun salah juga, pun salah juga. Yang ada orang pantang mulutnya nampak kecuali disebut. Itu yang akan menyebabkan banyak orang perempuan masuk dalam api neraka. Kerana apa? Mulutnya kalau nampak apa semua sebut. Nampak apa semuanya sebut. Ya, itu tak bagus ya. Tak bagus lah. Nanti kadang orang jadi macam sikap dia tau, jadi macam joke. Apa-apa saja sebut, nanti kawannya ketawa, kau ni ada sajalah. Tapi aku nampak gini. Allah, tak bagus, tak bagus. Yang orang gitu tau. Dia jalan saja nanti nampak barang, kau tengok, RM1 pokok kelapa dia. Tak jatuh pula kena tuan dia, dah kita ketawa semua. Kau dah umpat rumah dia punya pokok kelapa RM1. Begitu, kemudian kau tambah cerita pula jatuh atas kepala dia semua. Ada kena mengena tak dengan kau? Tak ada kena mengena semuanya itu. It's not funny ya. It's not funny ya dengan umpat orang ni. Semua kita cerita siapa, cerita-cerita diri kita ya. Jangan sampai kita terkeluar perkataan gini. Bukan jangan sampai, dah sampai pun. Kerana kita kena stop dan tobat daripada sikap kita yang suka rasani orang, suka mention orang ya. Jangan ya, tak bagus ya, tak bagus. Diriwayatkan bahawa perempuan pendek datang kepada Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Setelah dia keluar, Aisyah lalu berkata, wah pendeknya dia. Segera Rasulullah SAW berkata, wah engkau telah mengumpatnya ya Aisyah. Telah bersabda Rasulullah SAW, jangan kalian berghibah. Dalamnya ada 3 keburukan. Doanya tidak dikabulkan, kebaikannya tidak diterima, dan akan ditimpakan padanya keburukan orang yang diumpatnya itu. Allah, ada seorang orangnya rendah, pendek, jalan, datang ziarah Rasulullah, kemudian dia keluar. Aisyah bilang, pendek ya orangnya. Nabi bilang, kau telah mengumpat Siti Aisyah. Memang dia pendek. Kau dah mengumpat Siti Aisyah. Cakapanmu ini kalau taruh di laut menjadi pahit air laut. Sampai begitu, laut begitu luas, sepatah saya cakap pendek. Pendek. Begitu ya. Tapi di situ ada umpatan ya, ada 6 umpatan yang harus ya. Ada 6 umpatan yang harus. Dalam umpatan yang harus ini ada pula sebahagiannya wajib jatuhnya ya. 6 umpatan kalau kita cakap tu tak berdosa. Yang pertama, ngadu sama mufti. Yang kedua, ngadu sama qadi. Yang ketiga, selamatkan muslimin. Selamatkan muslimin daripada bahaya. Yang keempat, minta tolong untuk menghilangkan maksiat. Yang kelima, orang yang dah masyhur dengan gelaran yang buruk. Dan dia pun tak marah. Yang keenam ialah kita mengumpat orang-orang yang menzahirkan celanya. Yang pertama, tanya sama mufti. Apa beza tanya sama mufti sama tanya sama qadi? Tanya sama mufti ialah minta fatwa, minta nasihat, tapi kita nak take our own action. Tuan mufti, boleh tak saya buat begini? Ustaz, boleh tak saya buat begini? Ustaz bilang boleh. Itu namanya minta fatwa, minta sama mufti. Bagaimana seorang perempuan tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku bakhil. Boleh tak aku pickpocket dia, seluk poket dia, kadar kecukupan aku? Nabi bilang boleh. Nabi tak bilang, jangan mengumpat laki awak, tak boleh, tak boleh mengumpat.
Nabi biarkan dia ngumpat, Nabi bilang boleh lagi. Tu maknanya nak ngadukan cerita, tapi dia nak take action sendiri. Yang kedua ialah ngadu qadi. Ngadu qadi iaitu ngadu take action. Ngadu qadi ialah minta qadi yang ambil tindakan. Yang budak-budak masuk rumah dia, keluar semua begitu. Nampak macam ada kegiatan dadah. Umpamanya lah ya, kita lebih kurang kita tahu. Boleh sebut tak? Boleh sebut. Kita nak minta dia ambil tindakan. Kita nak ambil tindakan. Kita lapor qadi. Jiran rumah kita tu kita nampak kalau siang-siang Ramadan, kawan-kawan dia masuk saja je main pakau, minum air semua. Kita nampak dari tingkap rumah kita. Kita ngadu qadi biar qadi ambil tindakan. Boleh. Boleh. Jangan kau tak nak ngadu ketika itu. Ngadu boleh. Pergi balai polis, tuan saya nak lapor jiran saya. Ada apa hal? Takkan saya nak ngumpat. Awak pergilah siasat. Awaklah pergi tengok. Satu kerja polis kena tengok siasat. Bilang sebut. Itu tak apa ya. Baik. Jadi yang kedua, ngadu qadi. Yang ketiga, menyelamatkan muslimin. Fulan-fulan biasa kerja kedai awak. Sales girl. Cashier. Ni tiba-tiba dia minta kerja saya pula. Dia berhenti di tempat awak. Berhenti. Boleh saya tanya tak? PL itu macam mana ya? Saya sedang memerlukan cashier ni. Tapi macam mana? Nanti dah jadi staff awak, tahulah awak. Tak boleh. Kena boleh kasih tahu. Tak menjadi apa. Seperti orang Penang meminang. Orang Penang Minang. Fulan itu ada pinang anak saya. Dia biasa duduk sekampung dengan awak. Macam mana orangnya? Tak ada apa-apalah, budaknya baik. Awak nak pinang, nak terima, sukalah. Cuma budaknya tu keluar masuk pusat pemulihan. Maknya pula kaki gaduh. Bapaknya kerja kedai bar. Umpamanya. Sukatilah kalau awak nak berbesan dengan dia. Allah, boleh sebut. Sebagaimana seorang perempuan tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku dipinang oleh seseorang. Dan seseorang. Yang mana nak aku pilih? Nabi menyebutkan. Yang pertama itu miskin, papa kedana, tak sesuai dengan dia ni, perempuan ada kedudukan. Yang kedua pula banyak rekod pukul bini. Pukul bini. Maka dua-dua Nabi tak recommend. Itu nak kira sebut tak? Kan sebut kejelekannya. Nabi recommend yang ketiga. Orangnya sederhana tapi sangat mencintai dia. Lepas tu hidup bahagia sekali dia bilang. Allah. Nabi recommend. Boleh sebutnya? Boleh ya. Yang keempat, minta tolong. Budak ni siang-siang hari bulan-bulan puasa main judi kat ujung kampung. Aku cakap nanti jadi gaduh. Aku bilang Pak Long dia. Oh Cik Seman, anak saudara awak tu main judi. Main judi sampai minum teh tarik. Tak tahulah apa teh tarik ke. Orang kalau minum judi main teh tarik ke minum Pepsi lah agaknya ya. Umpamanya. Bulan-bulan puasa pulanya. Kan sebut tu kan. Kalau Pak Long dia cakap dia takut. Kita komplain Pak Long dia, kita sebutkan celah dia. Itu boleh. Itu boleh. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Keempat dia. Yang kelima, orang yang mudah masyhur dengan gelarannya itu. Satu kampung ada 15 Ahmad. Pulaknya orang punya gelaran semua tak seronok tau Ahmad ya. Kalau kau bilang kau cari aku apa, dan dia tahu gelaran dia begitu. Kalau kau cari Ahmad Sufyan bin Abdul Halim, tak ada satu orang pun kenal. Ahmad dia pun orang tak kenal, Abdul Halim pun orang tak kenal. Semua nama bertukar orang kampung. Ahmad panjang, Ahmad botak, Ahmad pendek, Ahmad gemuk, Ahmad kelapa, Ahmad terpeleset. Semua yang tidak gelaran. Jarang orang gelaran Ahmad handsome, Ahmad senyuman manis, Ahmad budi bahasa. Tak ada tahu gelaran semua tu yang teruk-teruk ya, tidak. Dan dia pun tahu, kau cari Ahmad Bengkok. Nanti orang bilang, kau jangan sebut nama aku, orang tak tahu. Kau tanya Ahmad Bengkok, kenapa Bengkok? Tak tahulah, orang panggil aku Ahmad Bengkok. Dia tahu, salah tak? Tak salah. Mari kita lihat siapa yang kena. Siapa tu? Ibrahim? Ibrahim rendah ke? Ibrahim tak tinggi ke? Ibrahim pendek namanya. Dia pun terima dalam layar perak pun tulis namanya Ibrahim pendek. Itu tak salah kita sebut. Dan memang masyhurnya begitu. Dan dia pun terima. Kau cari kampung, kau tanya, Ahmad Bengkok mana? Kau tahu, kau jangan sebut Ahmad Sufyan bin Abdul Halim. Siapa? Bapa aku pun orang panggil Pak Dul Bongkok. Anaknya Bengkok, bapaknya Bongkok. Allah, umpamanya teruk gelaran orang ya. Cakap, itu tak menjadi apa. Itu kalau boleh, tapi ini semua kalau boleh elak. Yang ke berapa tadi? Yang keenam pulanya ialah orang yang menzahirkan. Sebab umpat ni membuka aib orang. Tetapi dia sendiri togok depan orang, kepit perumpan, umpat. Biar dia tahu perbuatan tu tak disenang oleh orang. Biar dia tahu perbuatan tu jadi buah mulut orang. Jadi bicara orang, biar dia tak itu. Dan ini boleh umpat walau hidup walau mati sekalipun.
Walau hidup, walau mati sekalipun. Kita boleh jumpa dalam bab mandi mayat, dia disebut, kalau kita mandikan mayat, mandikan orang saleh, baik Pak Imam, Ustaz, cantik mayatnya. Tukang mandi boleh nampak tahu mayat ni macam mana keadaannya. Tanda-tandanya tukang mandi boleh nampak ya. Tengok baik orangnya, harum baunya. Cerita orang. Lepas mandikan, cerita orang. Saya mandikan harum, lembut sendi-sendinya. Harum, jiruskan harum. Najisnya tak keluar, tak ada najis pun. Sebelum meninggal dia dah buang air dulu, dah bersihkan. Nampaknya cantik mayatnya lah, bagus. Cerita orang. Biar orang suka nak sembahyangkan dia dapat pahala. Kau mandikan orang saleh, Pak Imam, Pak Ustaz. Kok mukanya lebam? Tahu-tahu dari mulutnya keluar ulat. Umpamanya, dari ulat. Tahu-tahu perutnya busuk, keluar nanah. Umpamanya lah macam cerita kat televisyen. Apa tu, Pak Cik Kubur tu kan. Ceritanya mayatnya teruk-teruk orang kampungnya ya. Allah. Itu tak kampungnya kok semua orangnya teruk-teruk belaka ya. Pasal dia je yang mandikan orang teruk. Kesian ya. Apa teruk-teruk semua, berulat semua itu. Kalau gitu umpamanya sampai dahsyat begitu, jangan cerita orang. Pasal dia masih hayatnya, ketahuan dia orang baik. Kalau ada celahnya pun, dia keep secret, dia tak zahirkan, dia malu. Itu maknanya dia masih ada respect lagi ya. Maka dah mati pun respect dia. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, jangan cerita orang. Bila orang sembahyangkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Kau mandikan pulaknya orang jahat, kaki judi, kaki togok, kepit perempuan umpamanya ya. Kau mandikan. Kemudian engkau tengok mayatnya kok cantik pula. Akhir hayatnya la ilaha illallah. Mayatnya harum. Jangan cerita orang. Nanti member dia seronok. Tengok main judi pun mayat harum lah. Oh, nanti dia nak main judi, itu menjadi sebab dia mayat harum pasal main judi, diingatkan. Jangan cerita orang. Alhamdulillah, Tuhan pengampun. Kita tahu macam mana riwayat hidup dia, tapi akhir hayat mudah-mudahan taubat dia diterima Allah Ta'ala. Sesama kita, tapi jangan spreadkan. Nanti member-member dia suka, seronok. Semua besok makin besarkan kelab judi dia. Jangan. Kita mandikan orang jahat. Kaki judi, kaki togok. Na'udzubillah min dzalik. Kaki rasuah. Kaki mengumpat. Umpamanya ya. Mati betul-betul, matanya terbeliak, lidahnya terjelih, mukanya lebam. Allah, angkat mayatnya berat. Kalau kita kan dramakan begitu sekali ya. Allah, masuk kubur aja tahu-tahu ada ular. Campakkan ular bunyi macam keropok. Allah, umpamanya ya. Apa nak buat? Setiap lubang kita gali ada ular, kita masukkan dia juga. Terus ditutup dengan bunyi dia kena keroyok dengan ular. Allah, itu drama lah. Umpamanya lah. Kau mandikan orang jahat, nampak tanda-tandanya jahat. Kau siram air saja, lidahnya terjelih. Allah, seramnya kita. Umpamanya lah ya. Cerita orang. Tapi ceritanya bukan depan-depan orang. Macam drama, lihat saudara. Inilah iktibar orang yang derhaka pada Allah. Jangan. Bukan begitu. Cerita kepada siapa? Orang yang perlu kau cerita. Seperti anaknya. Seperti siapa? Member close-nya. Tengok gitu. Kau tengok bapak kau begini. Kau tahu kan kehidupan dia macam mana? Kau tobat. Kau jangan ikut jejak langkah dia. Kau faham? Kita cakap begitu kan boleh? Tak apa. Aib tak apa. Tapi kerana baik. Dan dengan kawan dia pun kita bilang. Awak kawan dapat pulang kan? Saya Pak Haji. Tak pergi main judi hari. Awak tahu tak kawan awak mati macam mana? Mata dia terbeliak. Keluar darah. Amboi. Lidah dia terjelih. Ada nanah. Seramnya. Umpamanya ya. Sebutkan. Yang perlu awak sebutkan. Biar kawan dia terfikir-fikir. Alamak, lidah keluar nanah macam mana tu agaknya umpamanya. Jadi dia tobat. Tu umpat yang harus tu. Umpat yang ada wajib. Tadi yang ada harus. Kalau yang wajib siang hari Ramadan cakap pun tak apa. Itu namanya nahi mungkar. Tapi kalau setakat yang harus-harus, elakkan cakap siang hari berpuasa. Takut menjejas pahala puasamu. Ya, baik. Jadi walau dia pendek sekalipun Siti Aisyah sebut pendek, orangnya pendek ya. Terus Nabi bilang cakapanmu itu kalau taruh ke laut boleh mengubah air laut menjadi pahit semuanya ya. Baik. Tengok ya Nabi sabda ya, jangan kalian mengumpat dalamnya ada 3 keburukan. Doanya tak dikabulkan. Sebab dia kira orang berdosa. Kalau dah berdosa doanya kabul tak? Doanya tak kabul ya. Kemudian kebaikannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab orang kalau berdosa, dia kalau buat dapat tak diberi hidayat untuk buat pahala.
Sebab nak buat ibadat mesti kena apa? Nak buat ibadat adalah satu syaratnya suci. Satu syaratnya suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis dan suci daripada nista dalam kalbu, ya. Jadi ibadatnya kalau dibuat juga itu adalah kerana kepura-puraan dan tidak diterima. Dan penghabisan, na'udzubillah min zalik, ya. Allah akan pastikan, ya. Sebelum dia mati akan buat aib itu. Umpamanya, ya. Dia sebut si fulan berzina, na'udzubillah, aib orang kita bukakan begitu, ya. Kita sebutkan. Tuhan akan pastikan sebelum kau mati kau zina. Main-main. Tengok fulan bankrupt. Tuhan akan pastikan sebelum kau mati kau bankrupt. Begitu, ya. Paling-paling tidak bila. Tapi tak sampai mati tak ada zina pun aku tengok dia. Tak ada bankrupt pun. Sakaratul maut tu macam-macam perkara boleh jadi. Sakaratul maut tu dia macam-macam perkara. Ketika sakaratul maut dibukakan hijab kita, syaitan sihirkan kita, dah sakit atas katil hospital, rohnya menari, berjoget, rohnya berzina, rohnya rasuah, rohnya apa semua. Ya, semua tu dalam keadaan dia dalam keadaan dia, tapi apa dia buat dengan penuh kesedaran ketika itu. Iaitu apa? Walaupun badannya dah atas katil, dah dengan oksigen, tetapi rohnya aktif ketika itu. Aktif, ya. Dipastikan Allah Ta'ala dia umpat orang itu, Allah akan pastikan dia akan mendapatkan apa aib yang dibuka, dia akan dapat. Seram, ya. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mencela tukang fitnah, manusia terburuk di hari kiamat ialah bermuka dua, iaitu tukang fitnah. Dia datang pada mereka dengan satu muka dan datang pada yang lain pula dengan muka yang lain. Siapa bermuka dua di dunia, di hari kiamat berlidah dua dari api. Allah. Kita bilang talam dua muka. Talam dua muka, ya. Talam dua muka. Talam dua muka dengan gergaji dua mata tak sama, ya. Gergaji dua mata tu dia ambil untung pihak sini, dia ambil untung pihak sini. Dapat komisen sini, dapat komisen sini. Tu gergaji dua mata. Serampang dua mata pun lain juga. Serampang dua mata ialah throw one stone and hit two birds. Tu namanya, ya. Itu namanya serampang dua mata. Wah, jalan dengan taktik dia serampang dua mata lah. Sekali dapat dua sekali job. Boleh bikin kerja sini, boleh bikin kerja sini. Dua-dua dia handle. Ada pekerja je, ada pekerja. Dua-dua hasil jadi. Tu serampang dua mata. Talam dua muka perkara tak baik. Talam dua muka, ada talam dua muka tak? Talam kan satu muka atas. Dia sekejap talam sini, sekejap terbalik boleh talam sini. Sekejap talam sini, talam sini boleh talam sini. Itu tak bagus. Talam dua muka. Talam dua muka tidak bagus, ya. Talam dua muka, ya. Hari kiamat sangat-sangat jelek, ya. Orang Melayu bilang talam dua muka ataupun orang yang bermuka-muka. Kadang di sebelah sini baik. Oh ya, memang begitu, memang gini, memang saya tak berkenan dia. Sampai sana pulanya dia umpat yang ini, dia support yang ini, dia umpat yang ini, dia support yang ini pulanya. Dia suka apa? Bermuka-muka. Bermuka-muka. Itu semua tu berpura-pura, ya. Orang begitu tahu, dia nak ambil kesempatan. Orang ada bermusuh, kita pihak pada satu pun tak boleh. Apalagi pihak dengan dua-dua. Yang bagusnya masuk tengah, damaikan dua-dua. Jadi orang tengah, ya. Jadi orang tengah. Baik. Tukang fitnah, ya. Tukang fitnah, ya. Iaitu apa? Talam dua muka. Sana dia cakap, sini pun dia cakap. Dia nakkan favor daripada kedua-dua pihak. Bukan dia damaikan. Bahkan yang sini dia apikan, yang sini pun dia apikan. Habis dia macam mana? Apa dia tu? Apa dia tu? Tak bagus, ya. Tak bagus. Nanti kita sebut, ya, dalam bab namimah ni, dalam bab buat mulut ataupun bawa mulut, paling dahsyat sekali ialah apa? Membawa timun kepada durian. Iaitu apa? Ngadukan orang pada pihak berwajib. Ngadukan pada polis. Ngadukan pada qadi. Itu semua kan orang yang boleh ambil tindakan. Of course lah, polis dengan qadi ikut apa orang lapor dan dia tengok zahirnya. Tapi kalaulah orang tu buatnya tu tidaklah apa salah sangat, ya. Tidaklah apa salah sangat. Yang kalau salah pun kau boleh nasihatkan. Wah, kau tengok dia ada salah sikit, apalagi kalau engkau yang tak dibumbukan lagi, direncahkan lagi biar ceritanya enak. Kau ngadukan kepada pihak berwajib,
Maknanya apa? Kalau kena pihak berwajib, takut tak orang ni? Kadang-kadang kalau sampai didapati betul awak didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman tak? Susah tak hidupnya? Paling jahat dalam namimah ialah apa? Mengadukan orang kepada pihak berwajib sedangkan perbuatannya tu tak adalah apa salah. Tak adalah apa salah ya. Tapi kau adukan dan kau create story seolah-olah dia salah besar sampai boleh ditindak. Itu paling dahsyat sekali. Jangan kita support orang yang begitu ya. Kalau kita pula jadi pihak orang yang berwajib, jangan semua komplain kita, complainant is always right. No, kadang-kadang yang komplain tu yang jahat sebetulnya. Yang dikomplain tu yang baik. Yang dikomplain siasat. Kalau betul jahat, ya kau tindak. Kalau tidak, rupanya yang komplain tu yang jahat. Nanti yang komplain tu yang kena kau nasihatkan yang sepatutnya. Baik. Jadi dibawakan timun ke durian. Timun dengan durian menggolek luka, digolek pun luka. Kalau kau jadi durian pulaknya, kau jangan asal orang bawa timun aja kau golek. Kau bawa timun aja kau golek. Oh ini durian tak patut, ini timun tak patut digolek. Maka janganlah golek. Ini timun patut digolek, dilenyek lah pun tak apa. Begitu ya. Kita yang membawakan timun pada durian, itu namimah yang paling buruk sekali. Kesian orang kalau kena tindak, dia boleh bikin apa tak? Tak boleh bikin apa. Boleh lawan tak? Tak boleh lawan. Dan zahirnya nampak macam dia salah. Dan dia tak boleh nak bela diri. Tak boleh dia nak bela diri. Nak dibela diri, dibidas nak bela diri. Tapi awak sudah begini. Tapi awak sudah melanggar gini. Serah sama Allah Ta'ala. Allah ada ya. Jangan lupa ada mahkamah lagi ya. Mahkamah yaumil akhir itu se-clear-clearnya. Yang mendakwa pun akan didakwa juga pada yaumil akhir. Hati-hati. Jangan bawakan timun kepada durian. Kalau timun itu memang layak digolek, bawalah. Golek pun tak apa. Tapi tidak, kita saja yang suka bawakan timun ke durian supaya durian boleh gelekkan timun, menggolekkan pada timun dan dilenyekkan timun. Habislah kita yaumil akhir. Kau kena lenyek, kau kena gelek, kau kena golek. Diriwayatkan, ditanyakan apa hikmahnya Allah menciptakan makhluk ada lidah dan dapat berkata-kata. Berlidah tak dapat bicara. Malah ikan tidak berlidah. Oh subhanallah. Yang ada makhluk ya. Makhluk ada lidah boleh berkata-kata. Tapi yang ada lidah tapi tak dapat bicara. Apa makhluk? Apa hikmahnya? Yang ada pula tak ada lidah. Setengah ikan tak ada lidah tau. Setengah ikan kau tengok mulutnya. Ikan jerung ada lidah tak? Tak ada lidah, kau buka mulutnya. Setengah ikan ada lidah. Setengah ikan tak ada lidah. Kau buka ikan kembung ada lidah tak? Tak ada lidah. Tak ada lidah ya. Baik. Kau tak percaya kau tengok ikan mas. Sebab itu mulut dia buka. Kau boleh tengok ada lidah ke tak ada lidah. Jadi kau tengok 10 kali dia buka mulut, kau tak pernah tengok sekali dia ada lidah ke tak ada lidah ya. Ikan ada lidah ya. Ikan tak ada lidah. Baik. Ikan ada lidah tak? Seingat kita tak ada lidah ya. Kita kesiang ikan berapa lama tak nampak ikan tinggi dia ada lidah cikgu, tak ada ya. Tak ada ya. Ikan tak ada lidah, subhanallah. Ulama perhati maknanya. Ulama ni makan ikan bukan makan saja ya. Dia perhati mulut ikan tak ada lidah, subhanallah ya. Kerana Allah ketika menciptakan Adam AS, memerintahkan malaikat sujud padanya. Semua sujud kecuali iblis. Kemudian Adam dikeluarkan dari syurga ke bumi. Lalu dia datang ke laut. Maka pertama kali yang melihatnya adalah ikan. Ia khabarkan perilaku Adam dan berkata, ia ambil haiwan laut dan darat. Sampai ikan jadi haiwan laut, sebab itu menceritakan Adam. Kemudian Allah Ta'ala menghilangkan lidahnya. Pasal apa? Adam, ikan nampak kesilapan Adam, dia cerita di umpat Adam. Allah Ta'ala hilangkan lidahnya. Sampai sekarang ikan tak ada lidah. Allah Ta'ala hilangkan lidahnya. Ya. Baik. Diceritakan dari Ammar bin Dinar, dia berkata seorang lelaki Madinah ada saudara perempuan di suatu kampung sedang sakit. Lelaki itu menziarahi dan menunggunya sampai ia meninggal. Dia mengucapkan takziah dan menghantarnya sampai ke kubur. Setelah selesai, ia kembali pada keluarganya. Kemudian teringat ia ada dompet tertinggal di dalam kubur. Ia minta tolong temannya. Temannya itu segera berangkat menggali semula kubur dan menemukan dompetnya. Lelaki itu tadi berkata, bagaimana keadaan saudaraku? Lalu teman itu membuka sebahagian lubang. Tiba-tiba ada api yang menyala-nyala. Allah. Orang kebumikan mayat tertinggal barang boleh gali.
boleh gali. Sebab tu nak sebelum timbus, hati-hati jam buka, cincin buka, jangan termasuk kena gali. Hak orang tak boleh tanam sekali. Gali gali lagi, gali nanti nampak aibnya macam-macam. Gali apa nampak ada api menyala-nyala. Ada api menyala-nyala ya. Segera lelaki itu kembali kepada ibunya dan bertanya, ceritakan padaku apa celah saudaraku. Ibunya berkata, saudaramu suka pergi ke rumah jiran, menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan fitnah. Oh, bangsa jenis makcik kepo. Pergi rumah orang bawa mulut cerita-cerita. Awak tahu. Jangan ya, kalau dapat kawan yang begini jangan dibawa kawan ya. Kawan ahli mengumpat jangan dibawa kawan. Kaum ibu baik, kaum jantan pun baik. Kalau ada kawan yang begini jangan layan. Telefon. Apa khabar Cik Jah? Dah masak? Dah dengar cerita? Apa cerita? Jangan. Kalau tahu alamat ni Cik Nah, kau telefon mesti nak ajak Cik Jah mengumpat. Apa khabar Cik Jah? Baik, alhamdulillah. Dah masak? Dah. Tapi tengah sibuk lagi ni Cik Nah, tengah kemas-kemas. Kita sembang lain kali lah ya? Dah. Jangan dilayan. Kau tahu kau buka mulut dia saja, dosa kau berkoyan terus. Jangan ya. Baik. Tengok budak ini suka mengumpat orang. Mati kuburnya keluar api bercahaya. Ibunya berkata, saudaramu suka pergi ke rumah jiran menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan fitnah. Jelaslah bahawa hal itu menyebabkan akan siksa kubur. Siapa ingin selamat, hendaklah tinggalkan ghibah dan memfitnah. Ya, supaya selamat. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab.